Kita mungkin selalu dengar mengenai komputer virus. Tapi, apa sebenarnya komputer virus tu? Macam mana ia bergerak? Macam mana kita boleh kena? Apa kesan dia? Bahaya ke virus komputer ni? Komputer virus ni adalah seperti virus flu sesama juga. Ia boleh merebak dengan menjangkit dari satu hos ke satu hos yang lain. Kalau sesama tu hosnya manusia lah. Tapi kalau komputer, hosnya komputer lah. Virus ni mempunyai keupayaan untuk replicate diri sendiri. Maksudnya dia boleh copy diri sendiri dan membiak dari 1 menjadi 2, 3, 4, 5 atau lagi banyak. Macam virus flu atau sesama juga, virus tak boleh membiak tanpa sel host. Komputer virus juga tak boleh membiak dan merebak tanpa programming seperti file atau dokumen. Dengan bahasa teknikalnya, komputer virus adalah sejenis kod atau program yang berbahaya yang dibuat untuk mengubah cara komputer beroperasi dan direka untuk merebak dari satu komputer ke komputer yang lain. Virus beroperasi dengan memasukkan atau attach atau menempel diri dia sendiri dengan program atau dokumen yang sah yang support macros untuk execute kod dia sendiri. Dalam proses tu, virus ada potensi untuk memberi kesan yang tak dijangka ataupun yang merosakkan, seperti merosakkan sistem software dengan mengkorup dan memusnahkan data. Bagaimana komputer virus menyerang? Bila satu virus itu berjaya menempel atau attach dengan satu program, file atau dokumen, virus tu akan berada dalam keadaan dormant atau diam saja. Sehinggalah ada sesuatu yang menyebabkan dia boleh execute kod dia sendiri. Maksudnya, untuk virus tu menjangkit pada komputer anda mestilah run program yang ada virus yang menempel tadi. Bila kita run je program atau kita buka file atau folder tu, virus akan mula execute kod dia dan komputer kita akan dijangkiti. Ini bermaksud, walaupun ada virus dah menempel kat program atau file kita, kalau kita tak run software atau buka file tu, virus tu hanya akan remain dormant atau duduk diam je. Tapi, kalau virus tu dah affect komputer kita, virus tu boleh menjangkit komputer-komputer lain yang ada dalam network yang sama dengan kita. Yang membolehkan dia curi data, curi password, korupkan file-file kita, spam email kita, take over terus komputer kita pun dia boleh buat. Ini adalah antara benda-benda yang kita semua takutkan yang boleh dibuat oleh virus-virus ni. Walaupun ada virus-virus yang kurang bahaya, yang hanya untuk mengacau-ngacau kita saja, tapi ada juga virus yang memang tujuan dia untuk attack. Macam delete maklumat-maklumat penting kita atau menyebabkan kerosakan kekal pada hard disk kita. Lagi teruk, kalau virus tu dibuat dengan tujuan untuk nak dapatkan duit. Bagaimana komputer virus merebak? Dalam dunia IT moden yang membolehkan kita berhubung satu dunia, kita boleh dapat virus komputer ini dengan pelbagai cara. Virus boleh menempel atau attach dalam email, attachment dalam message yang kita dapat dalam handphone kita, file-file yang kita download daripada internet, ataupun link-link dalam social media macam Facebook atau Instagram. Kalau dalam handphone, kita juga boleh kena virus kalau kita tersalah download app yang tujuan dia memang nak sebarkan virus. Virus boleh menyamar sebagai attachment yang nampak macam tak bahaya. Macam contoh, gambar-gambar lucu, kad-kad ucapan, ataupun file-file video. Untuk mengelakkan dijangkiti virus, adalah penting untuk kita mengambil langkah berjaga-jaga bila kita surf internet, download file atau buka link atau attachment yang dihantar pada kita. Sebagai langkah berjaga-jaga, jangan download teks atau email attachment yang kita tak pasti
atau tak kenal siapa yang hantar. Dan jangan buka fail daripada website yang anda tak percaya. Satu contoh virus popular pada satu ketika dulu adalah Melissa virus. Melissa virus adalah virus makro yang menggunakan email untuk merebak. Ia disebarkan sekitar 26 Mac 1999. Siapa yang dah mula pakai komputer masa tu mungkin pernah dengar lah email ni. Yang muda-muda ni mungkin tak tahu. Sebab ia bukan program yang stand alone, jadi ianya dikategorikan sebagai virus dan bukannya worm. Virus ni target sistem-sistem yang berasaskan Microsoft Word dan Microsoft Outlook. Virus ni juga menyebabkan network menjadi sesak. Virus ni menjangkit melalui email. Email yang dihantar tu tajuknya important message from. Kemudian diikuti dengan nama seseorang. Selepas kita buka email tu, kita akan dapat baca isinya. Here is the document you asked for. Don't show anyone else. Diikuti dengan emoji smiley. Di bawahnya, ada dokumen yang bertajuk list.doc yang mengandungi senarai website lucah. Bila fail ini dibuka je, virus ni akan membuat komputer anda forwardkan email ni pada 50 orang yang ada dalam contact list anda secara automatik. Lepas tu, dia akan disablekan beberapa feature safety dalam Microsoft Word dan Microsoft Outlook anda. Agak-agak, kalau anda dapat email macam ni, anda buka tak? Kebarangkalian untuk orang buka adalah sangat tinggi pada masa tu. Sebab sifat ingin tahu manusia. Yalah, bila yang hantar pada kita tu orang yang kita kenal, kemudian dia tulis pula, jangan tunjuk orang lain, kita mestilah curious kan, apa benda tu? Tambahan pula, kejadian ni berlaku pada 1999. Masa tak ramai yang tahu pasal virus ni. Maka ramailah yang terkena virus ni. Pada April 1999, pereka virus ni, David L. Smith, telah ditahan di New Jersey. Akhirnya, dapat ditangkap juga. Mungkin anda nak tahu kenapa dia bagi nama Melissa virus. Melissa tu adalah nama stripper yang dia jumpa di Florida. Komputer anda mungkin telah dijangkiti virus jika ada simptom-simptom ni. Pop-up window yang selalu keluar, homepage anda bertukar sendiri, banyak email yang dihantar daripada email anda, komputer selalu crash, komputer menjadi slow pada masa yang tak sepatutnya, buka program sendiri bila kita baru buka komputer, dan aktiviti-aktiviti yang pelik seperti pertukaran password sendiri. Untuk mengelakkan daripada dijangkiti virus, adalah disarankan anda install antivirus yang dipercayai dan updated.